Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya janji nak cuba kongsikan semula beza cerita-cerita yang dipaparkan dalam surah Qamar ni. Cerita pertama tentang Nabi Nuh, dan Allah highlight pada cerita itu bagaimana Allah berkuasa untuk membantu mereka-mereka, selamatkan mereka daripada azab besar yang sedang melanda. Bagaimana Allah bantu dan selamatkan mereka yang beriman dari azab besar yang sedang melanda. Itu cerita pertama. Cerita kedua, no mercy. Semua kena azab. Dan kita pun tak tahu Nabi Hud tu bagaimana ceritanya. Kaum Ad kan. Kaum Ad, Allah terus cerita tentang azab. Bergelimpangan 7 hari 8 malam terus, dan tak sebut pun tentang Nabi Hud. Tak sebut. Bila tiba kaum Samud, Allah ceritakan dengan detail apa yang kaum tu nak. Bagaimana mereka begitu degil, kemudian minta pula mukjizat, dan bila diberi mukjizat mereka bunuh unta tu. Kemudian sebelum Allah datangkan azab, Allah selit. Fakaifa kana azabi wa nuzur. So macam mana azab aku? Dan bagaimana kau rasa aku punya peringatan? Sebelum Allah datangkan ayat azab, kami datangkan satu pekikan besar, satu pekikan kuat, sehingga mereka mati berdiri. Itu kaum Samud. Ya, kaum Samud. Datang cerita yang keempat, cerita yang ini, kaum Lut. Dan kaum Lut pula, Allah bagi tahu apa yang mereka buat. Allah bagi tahu apa azab. Apa azab yang mereka dapat. Dan kemudian Allah bagi tahu apa yang Nabi Lut buat sehingga dia dan keluarga dia diselamatkan. Macam mana nak selamat dari azab? Allah kata, nikmat-nikmat yang Allah beri, dia bersyukur. Dia bersyukur atas nikmat, maka Allah selamatkan dia. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. So, cerita pertama adalah bagaimana Allah boleh selamatkan manusia dalam apa jua keadaan dan kondisi. Walaupun azab sedang melanda, Allah boleh selamatkan. Batang kali, tanah runtuh, 100 orang di situ, ranap semua, Allah boleh selamatkan 60 orang. Yang lain tewas. Banjir besar dekat Pakistan, 3 juta keluarga terjejas dan terkesan. Ramai yang terkorban. Allah masih selamatkan sebahagian besar dari mereka. Walaupun banjir besar tu melanda, Allah boleh selamatkan. Cerita kedua, tanpa rahmat Allah, tak ada siapa selamat. Allah not even mention Nabi pada cerita tu. Allah boleh letak level kemurkaan paling tinggi. Sehingga kan Rasul, Nabi dan Rasul yang sama ni kita rasa, oh inilah rahmat Allah. Not even mention rahmat pada kaum Ad. Dan kita tak tahu apa yang kaum Ad buat sehingga Allah begitu murka pada mereka. Tak tahu. Dan azab dia juga luar biasa. Ribut taufan, angin sejuk. Masuk cerita ketiga, manusia ni bila diberi peluang demi peluang,
ada yang bertindak macam Tak ada. Ada yang bertindak macam Nabi Lut bersyukur. Tapi sebahagian besarnya merancang untuk bagaimana nak buat palatau. Mukjizat yang diberikan, unta betina dibunuh. Seolah-olah dia rasa, Tuhan boleh buat apa? Kami berkuasa. Kami kuat, kami ramai. Kesan daripada dia tak percaya. Allah beritahu, to that extent, manusia boleh bertindak sampai ke tahap macam tu. Orang rumah saya hari-hari dengar kes pelanggaran peraturan dan undang-undang oleh manusia. Kadang sampai tak boleh nak fikir. Alasan dibagi tu, kadang kita rasa, dulu waktu dekat Ampang, ada satu kes, seorang lelaki, dia memang ada rekod lampau. Pecah masuk rumah, mencuri. Ada rekod lampau. Pernah dipenjara dan dia dah habis jalani hukuman, keluar penjara. Usia dia, tuan-puan, 60-an. Usia dia 60-an. Dan tu ditangkap, dipenjara, dibawa ke mahkamah. Sewaktu ditanya soal jawab tu, dia kata dia malam tu dia tak boleh tidur. Malam tu dia tak boleh tidur. So bila tak boleh tidur, dia kata dia pergilah keluar rumah. Bila dah keluar rumah tu dia jogging. Dia kata dia jogging. Lepas tu tiba-tiba sedar-sedar dia dekat halaman rumah orang sedang susun kasut. So orang syak dia nak mencuri. Mencuri dan pecah rumah. Alasan tak munasabah 2-3 pagi kau pergi berjoging kat luar, tiba-tiba masuk rumah orang nak pergi curi. Nak pergi susun kasut. Dia punya alasan nak susun kasut. Seorang tangkap. Itu baru dekat mahkamah dunia. Bayangkan nanti dekat akhirat. Nak selamatkan diri daripada bakaran neraka. Apa alasan? Dan Allah pernah dokumenkan antara alasan-alasan itu ialah, ya Allah, aku sanggup gadaikan apa yang aku ada. Anak, isteriku, makku, bapakku, dunia. Aku boleh sanggup gadaikan ini semua untuk aku masuk syurga. Itu manusia bila dia nak lepaskan diri. Bila tak percaya Tuhan. Dia rasa apa yang dia ada ni boleh selamatkan dia. Tapi bila dia tak selamat, dia sanggup korbankan apa yang dia ada ni untuk dia selamat. Satu, kaum Samud ceritanya berbeza. Dan kali ini, pada pagi ini kita nak lihat kaum Lut. Setelah Allah selamatkan Nabi Lut, dan bagaimana Nabi Lut boleh selamat? Kerana dia adalah hamba yang bersyukur, sering berdakwah, walaupun ditolak. Allah kata inilah nikmat keselamatan dari kami. Kerana usahamu. Ada banyak bukti yang Allah datangkan dalam Quran. Nikmat keselamatan dan pemeliharaan. Kesan daripada kepatuhan, kesolehan yang manusia buat. Antaranya dalam surah Kahfi. Ingat lagi tak kisah 2 orang anak yatim
Dua orang anak yatim dalam perjalanan Nabi Musa dan Hudar. Hudar pergi betulkan dinding bangunan tu supaya tak runtuh. Dan apa yang Hudar jelaskan pada Nabi Musa, Hudar kata, wa kana abuhuma salihah. Mak bapak budak ni dulu, mak bapaknya baik. Mereka ni anak yatim, yatim piatu. Mak bapaknya baik, lalu Allah arahkan aku untuk jaga harta dia. Keselamatan harta benda kita, Allah pelihara on behalf anak kita. Keselamatan harta benda anak kita, Allah pelihara on behalf kita walaupun kita dah meninggal. Hanya kerana mak bapak dia soleh. Hanya kerana mak bapak dia baik. Hanya kerana mak bapak dia bersyukur. So jangan sangka kita buat baik, lalu orang tak iktiraf. Kita buat baik, orang tak ucap terima kasih. Tak ada kesan kepada keluarga dan keselamatan kita. Terus buat baik, Allah akan pastikan kita selamat. Anak cucu keturunan kita selamat. So idea itu sebenarnya memusnahkan tanggapan manusia. Anak aku nanti nak makan apa kalau aku tak ambil rasuah sekarang? Aku kena bekerja sungguh-sungguh, kumpul harta sebab nanti anak bini aku nak makan apa? Lalu dia beri tumpuan kepada dunia, meninggalkan Quran, lupa pada akhirat. Lupa nak buat baik kerana aktivitinya hari-hari, keluar kerja, balik kerja, keluar kerja, balik kerja, langsung. Tak pergi masjid, tak pergi surau, tak mingle pada orang, tak baca Quran. Sebab dia rasa diri dia yang kena selamatkan anak bini dia. Sedangkan Allah kata kalau kau buat baik, engkau bersyukur, Allah akan beri nikmat keselamatan kepada keluargamu. Simple yet simple tapi sangat berkesan. Kemudian walaqad anzarahum batshatana fatamarau bin nuzur. Kami telah menyaksikan Lut buat kerja. Lut telah beri amaran kepada mereka. Batshatana, tentang azab seksa kami. Tuan-puan, kita pernah kan pernah dengar ada orang yang kata, okey, kalau amalkan ayat ini nanti boleh hilang sakit lutut. Lalu apa ayatnya? Wa idza batastum jabbarin. Sakit perut. Tahu tak apa maksud wa idza batastum jabbarin? Perkataan itu, ayat itu adalah perkataan dari kaum Samud, dari kaum Lut, yang bagi warning pada nabi-nabi mereka. Dia kata apa? Kalau kami pukul sampai kau teruk tau. Jangan macam-macam. Gitu. Wa idza batastum jabbarin tu maksudnya, kalau kami pukul, kalau mereka pukul, mereka akan belasah sampai hancur. Nak tunjuk mereka power. Tapi kita ambil ayat tu tanpa tahu ujung pangkal. Oh, inilah ubat sakit perut. Boleh ke tak boleh? Itu saya pulangkan kepada tuan-puan untuk timbangkannya.
Perkataan amaran kepada Rasul digunakan untuk ubat sakit perut. Kan sia-sia orang cipta pil sikit take on. Minyak cak kapak. So fahamilah Quran supaya kita tidak salah anggap dan tak salah guna. Tapi Ustaz berkesan. Baik orang tu. Yang memberi kesihatan, kebaikan ialah Allah. Kerana kita baca Quran walaupun tak tepat. Itu kerana Allah kesian kat kita. Allah sembuhkan. Bukan kerana ayat tu pun. Tu kalau malaikat boleh tempeling kita tuan. Dia dengar kita baca ayat macam tu untuk ubat sakit perut. Oi. Pergi kerja. Teleng kita pergi kerja. Salah ayat. Habis Ustaz, kalau sakit perut nak baca apa? Perkara pertama, bila sakit perut, doa, ya Allah aku sakit perut. Pandulah aku nak kena buat apa ni. Masa sakit perut, pergi jumpa doktor. Tanya orang yang tahu. Tanya orang yang pakar. Pergi jumpa doktor. Sebab itu juga usaha. Allah kata, apa ya? Jika kamu tak tahu, tanya orang yang tahu. Ala bizikrillah, bukan. Apa? Jika kamu tak tahu, tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kita sakit perut, tahu tak kenapa sakit perut? Tak tahu. Pergi tanyalah orang yang tahu. Siapa? Doktor. Dukun bukan tahu, dia tak buat kajian tentang perut. Kebetulan pengalaman dia sebelum ni buat macam ni berjaya. Untuk orang tu, bukan untuk kebanyakan orang. Jangan buat blanket macam tu. Baca Fatihah boleh kan Ustaz? Boleh baca Fatihah. Sebab Fatihah tu ayat syifa. Ayat syifa. Tapi apa usaha fizikal kita untuk memastikan dia sembuh? Jangan makan yang bukan-bukan. Jangan makan benda yang expired. Pastikan telur tu telur yang benar-benar betul dibasuh. Cara penyediaan makanan. Nak makan kena basuh tangan. Jangan terlebih makan. Kan? So, begitulah ayat Quran ni. So, walaqad anzarahum batashatana fatamara bin nuzur. Nabi Lut ternyata telah buat kerja, tapi mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu. Fatamarau. Mereka berpaling. Enggan. Tak mau taat. Fatamarau. Lalu dia berpaling. So, ayat 37. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fazuqu azabi wa nuzur. Oi, ayat ni. Walaqad rawaduhu an dhaifihi. Kaum dia merayu dan memaksa Nabi Lut. Cerita dia macam ni. Suatu kaum dia berada di puncak kemungkaran. Allah utuskan beberapa malaikat untuk settlekan benda ni. Gitu. Allah utuskan beberapa malaikat untuk settlekan benda ni. Tapi on the way, sebelum sampai ke tempat Nabi Lut, malaikat ni diarahkan untuk singgah jumpa dengan Nabi Ibrahim
untuk sampaikan berita gembira. Nabi Ibrahim bakal dapat anak. Isteri dia Sarah akan mengandung. Itu cerita dia. Itu cerita dia. So, bila 3 malaikat datang rumah Nabi Ibrahim jadi tetamu tengah-tengah malam, Nabi Ibrahim jamu tetamu dia dengan kambing bakar. Tengah malam tetamu datang rumah. Kita hidang apa? Mujo kalau dapat air sejuk. Alasan kita apa? Oh, maaf, dapur dah tutup. Maggi. Hui, Maggi. Ini je lah yang ada. Nabi Ibrahim hidang daging. Kambing. Dan bila dia hidang, tetamu tu tak usik. Nabi Ibrahim sudah cuak. Kenapa? Sebab orang yang datang tengah malam, tetamu yang datang, bila dia tak usik makanan kita, adat dan budaya masyarakat waktu tu, tetamu tu ada niat jahat. Tetamu tu nak bunuh. Mungkin pembunuh upahan. Nak bunuh Nabi Ibrahim. Sewaktu dia tak usik makanan tu, takut terhutang budi. Lalu tergadai undi. So, bila Nabi Ibrahim tengok tetamu tu tak usik, Nabi Ibrahim jadi cuak, takut. Dan barulah malaikat Jibril perkenalkan diri dan bagi tahu kenapa dia datang. Sedang malaikat Jibril terangkan kenapa dia datang, bagi tahu Sarah akan mengandung dan dapat anak. Kedua-dua mereka usianya sudah sangat lanjut. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail usia 80 tahun. Lama selepas itu, sekitar 15 tahun, 20 tahun, barulah dapat Nabi Ishak. Dan Sarah yang sudah lanjut usia, dengar berita itu, dia ketawa. Dia ketawa. Dia macam ni lah tuan-tuan. Siapa-siapa yang masih ada nenek kat kampung, kan, siapa-siapa yang masih ada nenek kat kampung, boleh cuba benda ni. Pergi jumpa, salam, bisikkan kat telinga, Nek, tahniah, nenek mengandung. Apa respon dia? Dia akan ketawa besar, terbahak-bahak. Benda ni mustahil, mustahil. Itulah yang Sarah buat. Tak boleh, aku dah tua. Macam mana aku boleh mengandung? Tak terpakai akal. Dia gelak. Dan Jibril malaikat. Mana ada nak gurau-gurau macam ni? Tak ada. Jibril belas kazalik. Begitulah apa yang Allah nak buat. Bila dia nak buat, jadi. Kazalik. Kalau kita dapat berita gembira, kita buat apa? Kenduri kesyukuran. Kan kita akan capai tangan malaikat Jibril tu, salam cium tangan, peluk-peluk. Tapi Nabi Ibrahim, dia kata, apa tujuan utama kau diutuskan? Bukan tadi dia dah dapat berita gembira, bakal dapat Ishak. Nabi Ibrahim masih tak puas hati. Sebab kalau setakat nak bagi berita gembira, kenapa perlu hantar 3 orang? Seorang cukuplah, ni sampai 3 orang. Mesti ada sesuatu. Lalu Jibril bagi tahu, kami on the way nak musnahkan kaum Lut.
tuan-tuan, Nabi Ibrahim merayu bagi pihak kaum Lut, tolong bagi diorang masa. Tolong bagi diorang masa. Lut tu orang yang baik. Dia boleh buat. Tolong bagi dia masa. Mereka berjidal. Bertukar-tukar pendapat. Jidal ni berdebat tentang masalah tu. Nabi Ibrahim, dia bukan jaga kaum Lut. Tapi dia merayu bagi pihak manusia. Dia merayu bagi pihak Nabi Lut. Tolong bagi dia orang masa. Kita yang terjadi dekat Batang Kali, majoritinya bukan orang Islam. Dari sekolah Cina. Tapi bagaimana rasa simpati kita? Kalau yang berlaku tu anak-anak tahfiz, cuba tengok bagaimana perasaan masyarakat kita. Tapi sebab yang menimpa tu SJKC. Anak Cina. Adakah kita menanggap semua anak Cina, oh ini bukan Islam? Mana tahu ada yang dihantar tu anak mu'alaf. Yang baru berjinak nak kenal Islam. Itu yang Nabi Ibrahim tunjuk. Tentang manusia. Nak dapat azab ni, bagilah diorang masa. Kita pula sangat cepat nak beri hukuman. Ini tak beriman. Neraka. Ui, mudah betul. So, bila sampai malaikat ini, dah settle dengan Nabi Ibrahim, berjidal, malaikat tetap teruskan kerja dia. Allah dah perintahkan. So, bila sampai ke tempat Nabi Lut, ketiga-tiga malaikat masih dalam bentuk manusia. Dan dia jadi tetamu. Malaikat Jibril kan, dan dua lagi malaikat, bila dia dah menyamar jadi manusia dalam bentuk manusia, dah tentu penyamarannya tu berkesan, dan dia jadi manusia yang cantik. Tak adalah level-level saya ni lebih cantik lagi. Dan cantik menggiurkan. Handsome. Rambut belah tepi mungkin. Kan wangi-wangi macam tu. Jadi bila perwatakannya tu macam anak ikan, menggelitatlah kaum Lut. Tengok ada mangsa baru, handsome pula tu, jadi tetamu Lut. So kaum dia yang sepatutnya bila buat dosa malu nak iklankan dosa. Tapi bila nampak tetamu Nabi Lut, mereka tanpa segan silu minta, pujuk Nabi Lut, paksa Nabi Lut untuk bersama liwat tetamu Nabi Lut. Rawaduhu, dia pujuk. Bro, bolehlah bro, bagi nombor telefon pun tak apalah. Kami nak kenal, kami nak test. Alah tetamu kau. Boleh juga jadi tetamu kami. Kami pun nak test, nak berseronok, nak bergembira. Ada yang sampai macam tu. Dia rawaduhu ni, dia punya usaha tu sampai dapat. Ingat lagi cerita
isteri Al-Aziz, ketika dia memburu Nabi Yusuf. Walaqad rawaduhu an nafsi. Dia kejar Nabi Yusuf, dia pujuk rayu Nabi Yusuf untuk diri dia. Dia dah tak segan silu lah. Depan Nabi dia. Minta dengan Nabi dia. Tapi tuan-tuan perasan tak? Penyakit tak tahu malu tu semakin membarah dah, semakin teruk. Semakin teruk. Ni yang menyokong LGBT sekarang ni. Tanpa rasa segan silu. Dah tak ada, tak rasa malu dah. Bagi dia kena sokong. Kalau tak sokong tu tidak moden. Secara terang-terang. Oi. Dan bagi orang yang sampai tahap melampau. Dia yang melampau ni tuan-puan, bukan semua. Dalam banyak-banyak tu ada 2-3 kepala je yang degil ni. Yang hardcore. So jenis yang degil, yang hardcore ni, bila dia minta dengan Nabi Lut macam tu, Allah kata apa? Fatamasna a'yunahum. Kami ratakan muka dia. Fatamasna a'yunahum. Kami butakan mata mereka. Cuma Thomasna, bukan piala Thomas tu, lain. Fatamasna ni kami ratakan. Kami ratakan. Sekejap ya. Saya tunjuk contoh. Fatamasna a'inahum macam ni. Hantu muka rata tu. Ada tempat mata? Tak ada. Bukan Allah butakan mata tu tak nampak. Allah hilangkan mata dia, muka dia rata. Yang hardcore ni, muka dia rata tuan-puan. Langsung tak ada ni apa kelopak mata ni, tak ada kesan. Tak ada, Allah hilangkan terus mata. Itu jenis hardcore. So yang lain bila tengok, dia mula berundur lah. Kalau dalam ayat lain tuan-puan, perkataan rawaduhu, mereka pujuk tu perkataan yang ringan. Rawaduhu, dia contoh macam ni. Ada tak anak-anak kecil? Kan anak kecil, kalau dia nak sesuatu, macam mana dia pujuk? Dia bukan pujuk dengan mulut. Dia pujuk dengan tantrum. Dia hentak-hentak meja, dia pukul-pukul pintu. Sampai kita bagi. Ini yang hardcore tu buat. Dia ketuk pintu. Tetamu masuk rumah, Nabi Lut tutup pintu. Orang berkumpul dekat luar rumah dia ramai. Yang hardcore ni ketuk pintu, tendang pintu. Bagilah kami. Cepatlah bagilah kami. So apa tindakan yang wajar dibuat? Itulah rawaduhu tu. Perkataannya pujuk, tapi cara dia tu memaksa. Wajar tak Allah hilangkan terus mata dia? Bukan buta, hilang mata. Fatamasna a'inahum. Dan kemudian Allah kata, fazuku azabi wa nuzur. Rasakan azabku. Dan ini amaranku.
dahsyat. Tak tergambar kita tuan-tuan. Tak tergambar. Kaum Samud. Ada orang yang melampau bunuh unta. Allah azab semua. Kaum Lut. Dalam banyak-banyak tu ada yang paling melampau. Allah terus azab individu tu. Hilangkan mata. Bukan semua hilang mata. Dia je. Orang tu je. Hilang mata. Dan ayat seterusnya Allah kata, وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً. Buatkan topeng macam tu bagi kat geng-geng huruf. Tak, kalau geng-geng tu liwat, apa salahnya buatkan topeng macam tu? Tapi geng-geng huruf tu dia tak buat liwat. Dia tak gay. Yang ini orang-orang gay dan melampau. Hilangkan terus muka. Jadi rata macam tu. Kemudian Allah kata, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً. Lalu kami timpakan azab yang kekal, mustaqir, yang kekal seawal subuh esok. Petang ni diorang buat hal, tetamu datang, kan sampai ke situ, besok subuh Allah datangkan azab. Kenapa Allah bagi tempoh masa? Itu kan rahmat. Siapa yang nak bertaubat, dia masih ada masa. Bila Allah bagi tahu besok subuh, Nabi Lut masih ada masa untuk ajak, untuk ingatkan. Sebelum subuh azab akan datang, sebelum subuh azab akan datang. So ayat 37, azab tu diberikan kepada individu, 38 kepada seluruh kaum yang engkar. Sama ada dia buat liwat ataupun menyokong, mendukung perbuatan itu atas nama ini hak asasi manusia. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Mereka ditimpa azab yang kekal pada pagi hari esoknya. So tuan-puan, setelah kita tahu ayat 38, azab tu datang waktu subuh. Azab tu datang waktu subuh. Dan kita tahu semakin ramai orang yang berterus terang buat dosa. Orang dah tak sembunyi-sembunyi dah buat dosa. Bila semakin ramai buat dosa, dah tak sembunyi buat dosa, dah tak takut Tuhan, mereka ni layak dan wajar dapat hukuman. Dah halal untuk dapat hukuman dari Allah. So sepatutnya menjelang waktu subuh, kita dah tak boleh dah rasa subuh yang bahagia. Takut-takut subuh tu datang azab. Kan? Takut subuh tu datang azab. Setiap subuh sepatutnya semakin menjadi insaf dan insaf dan insaf. Sepatutnya lah, tapi yang kita buat ni tak patut. Yang kita buat ni tak patut. Kemudian Allah kata, fazuqu azabi wa nuzur. Kali kedua, rasai azabku dan amaranku. Berbeza dengan cerita-cerita sebelum ni. Cerita sebelum ni, Allah tanya, fakaifa. So, macam mana azab aku? Maksudnya, seolah-olah pertanyaan tu datang,
selepas diazab. Selepas kena, Allah tanya, so macam mana azabku? Selepas Allah cerita, Allah tanya kita, so macam mana? Apa pendapatmu tentang azabku dan peringatanku? Tapi kali ini tuan-puan, ayat 39, ayat 37, teknik dia berbeza. Fadhuku ni fi'il amar. Dan fi'il amar ni dituju kepada pihak yang dibawa bercakap. Kalau isteri saya kata, bang, diam. Diam tu fi'il amar. Siapa yang kena diam? Orang yang dibawa bercakap. Saya lah. Kan? Dia kata, bang, diam. Fi'il amar tu, diam. Siapa yang perlu diam? Orang yang dibawa bercakap. Sekarang ni Allah kata, fadhuku, rasalah. Fadhuku ni, fi'il amar. Perintah. Rasakan. Siapa yang Allah suruh rasa ni? Siapa yang dibawa bercakap? Kita. Ini warning besar untuk kita. Fadhuku azabi wa nuzur. Kita ni terdedah dengan azab dan peringatan dari Allah. Terdedah. Dan kali ini Allah terus directkan pada kita. Bukan orang yang LGBT buat salah ni. Kita. Sebab bila azab Allah datang, kita dengan kita kena. Nak selamat buat macam Nabi Lut. Bagi peringatan. Nak selamat jadi macam Nabi Lut. Bersyukur bagi peringatan Allah akan selamatkan. Wow. Kita tu ingat kita baca sejarah orang lain. Rupanya arahan tu terus sekarang direct pada kita. Engkau. Rasai azabku. Rasai amaranku. Kau nak selamat, jadi macam Nabi Lut. Pergi halang. Pergi ingatkan. Pergi tegah. Kau akan dapat keselamatan. Dan kena Allah kata, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk ingat. Ada siapa-siapa nak beringat? So, kisah Nabi Lut, kisah kaum Lut, kisah yang unik. Kesalahan kaum Lut terpakai sampai kini. Tapi peringatan, nasihat untuk mereka perlu ikut macam mana Nabi Lut buat. Yang tu kena bacalah cerita-cerita yang berbeza dalam surah-surah berbeza, surah Hud tentang kisah kaum Lut ni. Apa yang mereka buat? Mereka mempromosikan gaya hidup yang pelik. LGBT kan? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Gaya hidup yang Allah tak suka. Mereka buat kesalahan. Yang perlu dibenci ialah kesalahan tu, bukan orangnya. Dakwah Nabi Lut. Nabi Lut masih mengekalkan perkataan ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Lut tak panggil mereka sebagai orang yang LGBT, orang gay, lesbian. Tak. Tapi Nabi Lut masih memanggil mereka dengan hak
dengan akhlak, dengan adab, dengan panggilan yang penuh penghormatan kepada manusia. Kalau dekat mahkamah, kita ada panggilan-panggilan khusus. Kan orang yang datang di pergelaran OKT. Orang kena tuduh. Panggilan tu jelas. Tidak bias. Mahkamah tidak meletakkan hukum sebelum dia dihukum. Dia dipanggil orang kena tuduh. Dia baru dikenakan tuduhan. Dia belum bersalah. Dan dia belum bebas. Sebab dia dikenakan tuduhan. OKT. Jelas. Tapi yang kat luar ni, kat luar mahkamah, sudah panggil macam-macam. Sudah pun menghukum sebelum dihukum. Malah kat luar mahkamah dah panggil. Oh, YB. Oh, yang bersalah. Orang yang bersalah. Kluster mahkamah. Nabi lu tak buat macam tu. Dan benda ni susah, tuan-puan, susah. Kita dah tahu dah dia tu gay. Kita rasa geli-geleman. Nabi Lut punya sabar. Sampai ke tahap dia tawarkan anak dia. Aku ada anak. Jadilah normal, kawinilah anak aku. Dia tawarkan anak dia. Itu dahsyatnya Nabi Lut ni. Nak orang tu kembali kepada fitrah. Jadi normal. Tapi tak. Mereka tak nak. Tetap tak nak. Ui, dahsyat, dahsyat. Sampai ke situ, sampai ke tahap itu. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak banyak dan detail Quran terangkan dan cadangkan kepada kita tindak tanduk dan gaya hidup seorang Nabi. Sebab kita nak selamat, kita nak sejahtera, kita nak bahagia. Kita nak ikut Quran. Tapi dalam masa yang sama, kita juga hidup dalam komuniti orang yang pelbagai. Ada yang tak nak ikut Tuhan. Jadi kita tak bolehlah tutupkan mata, tak nampak apa-apa. Kita kena buat sesuatu. Ingatkan. Kita ingatkan orang tu bukan kerana kita baik dan orang tu tak baik. Kita ingatkan orang tu sebab kita tak nak kena azab kalau azab tu datang. Kita nak selamat. Kita tak nak kena azab. Orang tu buat sesuatu, azab datang blanket. Dan azab tu, azab yang kekal berterusan. Rakyat serahkan kepada Menteri Agama suruh settle. Kira kita wakilkan dengan dia lah macam tu. Dalam masa yang sama tuan-puan, JAKIM, kerajaan ada buat program-program mukhayyam untuk jemput. Untuk pujuk dan ajak dia kembali kepada fitrah. Dan ada yang dah berjaya dan kembali. Ada yang gagal, ada yang masih meneruskan, ada yang menentang. Cuma kita tak buat apa-apa, duduk kat tepi sambil makan buah mata kucing. Tidak. Tugas kita untuk menyediakan masyarakat yang sehat. Menyediakan masyarakat yang sportif.
Sebab kita ni, kita ada masalah besar. Apa dia? Judgemental kita. Orang tu cerita gini. Oh, ini bekas penjara. Kita terus reserve. Tak nak ambil jadi pekerja, tak nak berkawan, tak nak dekati. Akhirnya dia cari balik kelompok komuniti yang menyokong dia. Pernah tengok dulu kes Syafi Ilyas. Dia dah dibawa, dipujuk oleh brother Tabligh. Keluar daripada dunia itu. Tapi bila dia keluar, dia tak jumpa masyarakat yang supportive. Akhirnya kembali semula. Jadi transgender. Tu macam mana nak patah balik tu? So, bila dia keluar dari situ, kelompok dia boykot dia. Dia hilang sumber pendapatan. So, orang yang sihat ni nak pergi ke beli produk dia? Tak. Kita tak support dia. Malah ada yang maki dia, cakap ni sekejap dia ni hangat-hangat tai ayam. Macam Sajat. Lari sampai ke Australia. Ada tak mana-mana pihak yang benar-benar jumpa dengan Sajat, bagi tahu dan bagaimana dia boleh kembali berubah? Tak, kita galakkan lagi. Wartawan boleh pergi temu ramah, minta dia bergambar dengan gaya yang begitu menyeksakan. Kita tak supportive. Kan? Anak kita daripada kecil kadang kita suka make-up kan. Pantang anak lelaki jambu sikit. Kita hias dia. Malah ibu-ibu ni kadang dia lebih-lebih. Waktu mengandung nak sangat anak perempuan, bila keluar anak lelaki, dihiaskan pula macam anak perempuan. Wah. So, gitu. Sebenarnya bukan dia yang salah. Tak. Komuniti yang membentuk dia sampai jadi macam tu. Dia bukan berlaku 1 hari, 2 hari. Tak. Bertahun. Dulu. Ingat lagi tak? Cerita 2+1. 2+1. Siapa pelakon dia? Muda. Hello, this is my card. Sam, S-U-E, Sam. I'm a fashion designer. Itu jam. Benda tu dibuat dalam bentuk lawak. Dalam bentuk kelakar. Supaya orang yang menonton boleh gelak ketawa. Semua ditunjukkan yang lembut-lembut. Malah diraikan. Kemudian dalam maharaja lawak, lelaki pakai pakaian perempuan dijadikan bahan lawak. Sedangkan lelaki pakai pakaian perempuan dalam apa jua situasi. Dengan sengaja, bukan dalam darurat. Kalau dalam banjir tu tak apa, dah tak ada pakaian, ada pakaian bini dia je. Ketak-ketak sendat macam tu pakai juga, perut boncet. Tapi ni maharaja lawak, laki pakai pakaian perempuan, berlakon jadi perempuan, buat gedik-gedik gada-gada macam tu. Allah sedang laknat sepanjang dia buat. Dan masyarakat terima, tepuk tangan, betul lah. Sedangkan inilah antara
yang menyuburkan LGBT. Rakyat melihat benda ni biasa. Biasalah, dia ada kehendak ikut dia lah nak jadi macam mana. Kan? Kita menyokong tanpa sedar. Perkataan yang kita buat, kita gunakan apa? Normalisasi, normalizing. Kita menyokong tanpa sedar. So kita dengan isteri Nabi Lut tak jauh beza. So apa kena buat? Doa sungguh-sungguh. Jaga keluarga sungguh-sungguh. Saya ada kawan yang adik dia, family member dia tahu gay, tapi tak tahu macam mana nak buat. Dia baca Quran, sembahyang. Tapi dia kata, keinginan dalam diri sangat kuat, sangat kuat. Tuan-puan, mereka tengah struggle berlawan dengan nafsu. So bila tak ada support yang kuat dari luar, untuk bagi tahu kau boleh, kau kuat, kami bersama dengan kau, datanglah dengan kami, bagi tahu apa masalah, kami boleh tolong, kami cuba bantu. Kalau tanpa support macam tu, nafsu yang kian membara dalam ni tak boleh dikawal. Akhirnya dia melihat masyarakat, semua tak boleh pakai, biar aku ikut cara hidup aku, ikut suka aku. Dia bukan tak tahu mengaji, tahu baca Quran, tahu. Suruh sembahyang tak tinggal. Tapi keinginan tu cenderung suka pada lelaki, suka bermanja-manja dengan lelaki. Mak dia sampai lost word. Ui, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Sekolah agama. So, dia diuji dengan keinginan begitu. Ujian tu bukan hanya untuk dia, tetapi untuk kita yang berada dekat keliling. Kita support tak? Bukan setuju dengan tindakan dia, tapi cuba memahami dia. Problemnya tuan-puan, LGBT ni ada yang menyokong, dia tak buat, dia menyokong, merasakan apa yang dibuat tu wajar. Tugas kita nak bina repo dengan mereka, berbaik-baik dengan mereka, cuba untuk merubah, mengajak mereka untuk berubah. Bukan mengiyakan tindakan. Kita akur dengan human rights. Ya, betul dia ada hak. Tapi dia ada hak untuk dapatkan kehidupan lebih sihat daripada apa yang dia rasa itu yang dia patut dapat. So tuan-tuan dan puan-puan, kes berkaitan dengan penyakit umat Lut antara ujian yang benar-benar mencabar sampai ke sekarang. Sehingga kan ayat yang turun itu bukannya dalam bentuk bagaimana azabku, korang ada belajar sesuatu? Tidak. Allah herdik kita, rasai azabku dan peringatanku. Korang nak beringat ke tak? Korang rasa tertekan ke tak? Korang rasa tak benda ni ujian untuk korang? Gitu. Barakallahu li wa lakum. Next time kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair.
atas pencerahannya, kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri atas kesudian berkongsi ilmu, mengungkap makna dan penghayatan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Qamar itu tadi. Sama-samalah kita mengambil ibrah darinya mengenai kehancuran kaum Lut dan juga peringatan tentang azab Allah itu tadi. Dan surah ini diakhiri dengan yang balasan yang baik jugalah kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan bagi mengakhiri dan seterusnya, suka saya ingatkan sebentar lagi kita akan ada sesi kuliah duha juga bersama dengan